Okay, today we do have a sharing session with one of our team members named Mr. Nasrul Zakaria. Okay, the guy with the full of confidence. Okay, he is one of our sales team from soft skill division and team building. He's very experienced in sales lines on our technical or soft skill training and team building also. You may contact Nasrul related to any training or webinar series. So he will assist you on this or any training that you requested. Now, I would like to hand over to Mr. Nasrul. Hi, Mr. Nasrul. Okay, hi, Mr. Amir. Thank you for the introduction for myself. And it's very good of you. Okay, so can you share with us for the topic today? Sure. Assalamualaikum semua okey ke? Dah makan ke pagi ni? Cuba reply sikit kat situ. Bagi tu dah makan belum? Dah makan Cik Kodo, dah makan. Apa lagi? Semua belum makan ke? Okey, semua pasal bagus. Apa khabar semua? Harap sihat saja pada musim PKP ni. Bercakap dalam webinar ni cakap tengok muka sendiri. Jadi tengoklah muka aku yang bercakap ni. Khabar semua okey. Okey. So hari ni aku nak share dengan korang satu benda yang aku pernah baca. Tak adalah lama, tak adalah dulu, dalam beberapa minggu lepas lah. Benda tajuk ni yang buat aku macam nak baca. So aku baca, aku ingat, aku share apa yang aku ingat je lah. Dia ada banyak tapi aku share mana yang aku ingat je. Tajuk dia Uncomfortable Rules of Life Everyone Knows But a Very Few Follow. So semua macam aku tak tahu macam mana nak tengok diorang engage kita dengan aku. Tapi tak apalah, cakap jalan sesuatu. Amy okey Amy? Aku nampak muka aku macam cakap dengan kau lah sekarang. Boleh. Next. Yo. Okay, apa sahaja you ask everyone questions. Hello Continue. everybody. Hello. Much love. Jadi mana Amy dengan Zati tadi? Semua orang boleh nampak kita orang ke? Tu Kak Dani. Tak pula. Berat Dani. Ada lagi. Hai. Hai macam ni buat. A few moments later. Okay, kita mulakan sekarang boleh ya? Jadi tajuk saya tanpa buang masa mencampur dan menunjuk kampus 11. Kita mulakan terus sebab agak panjang, tapi saya cuba pendekkan, saya cuba ringkaskan untuk kesenangan masing-masing. Tajuk saya ialah tadi apa saya kata, Uncomfortable Rules of Life Everyone Knows But a Few Follow. So tajuk cerita apa ni, artikel ni dia sebenarnya cakap pasal life lah sebenarnya, tapi benda-benda yang kita tahu tapi kita tak perasan dan kita tak follow. Macam mana? Macam contohnya macam dia ada beberapa prinsipal. Berikan beberapa prinsipal, beberapa points. So I ambil yang I rasa kena dengan kita dan juga circle kita. Jadi yang first dia kata, dia bukan first yang dia kata dia punya starting dia kata life ni complicated. Memang kita biasalah dengan life ni complicated. Semua orang ada rules masing-masing. Orang kata kalau nak berjaya, kita ikut habit orang yang dah berjaya, kita follow footstep orang yang dah berjaya. So kononnya bila kita ikut dia bangun pukul apa, dia makan apa yang dia buat, dia kerja sehari 15 jam, 20 jam supaya dia berjaya. So konon-kononnya bila kita ikut diorang, bagi kita rasa macam benda tu shortcut untuk sukses, untuk berjaya. Tapi pernah tak kita fikir yang betul ke apa yang orang tu buat? Kalau kita buat macam dia buat, kita boleh berjaya juga. Sesuai ke dengan kita, dengan karakter, dengan kita punya karakter, dengan macam kita? Macam mana, betapa confirmnya kita boleh berjaya dengan hanya ikut je apa yang dia buat hari-hari.
apa yang dia bangun pukul 5, kita bangun pukul 5, dia makan baked beans, makan roti dengan telur sebagai breakfast, kita ikut tu exercise makan. Betapa how high is the probability ataupun betapa confirmnya kita boleh berjaya. Betul ke berjaya ke doang? Kau macam tu beli je lah buku Bill Gates, baca, ikut je pijadah yang dia tulis dalam tu, ikut, besok lusa kaya, berjaya. Itu. So pernah je kita dengar apa success story orang berjaya, dia kata dia buat ni, buat tu, tapi ada je point dia orang yang kita rasa macam tak payah kot buat benda tu pun boleh je. Contohnya macam exercise pukul 5 pagi. Ada je orang berjaya yang tak exercise pukul 5 pagi tapi dia exercise pukul 8 pagi contohnya. So benda tu yang tak align ataupun tak sesuai dengan kita ataupun personality kita kan. Itu contoh lah, tapi itu contoh yang paling senang, tapi korang mesti boleh fikir ni benda-benda yang dia buat kita rasa tak perlu tapi boleh capai mission yang sama. Jadi kebanyakan orang dia tak dapat study diri dia orang, dia tak dapat tahu, dia tak dapat tak boleh pilih benda yang dia orang boleh buat untuk buat dia orang jadi better version. Kita follow je apa orang buat yang dia orang apa kata what works for them, tapi kita tak apa betul works kat kita ke tak. Kita ikut je, kita expect apa yang dia buat jadi, kita buat macam jadi tak. Sebenarnya kita pilih untuk buat benda yang sama apa yang orang tu buat, tapi kita expect different result, kita punya result macam tu. So kita tak sedar engine dia lain. Dia punya kalau kereta, dua-dua kereta Wira, dua-dua kereta Myvi, tapi seorang enjin Myvi baru, seorang enjin Myvi lama. So dia tak boleh. Yang lama mesti tak boleh ikut yang baru punya capacity. Dia laju, dia punya piston kilat lagi. Yang lama piston dah karat. Contoh. Orang semua ada ke kat sini? Cuba cakap hi. Tak apa, kurang je. Kalau ada soalan boleh je terus tanya, saya terus cut je, tak payah nak tunggu saya tanya ada soalan ke tak. Terus je tanya nanti saya, sebab saya memang buka chat ni, saya boleh baca je terus. Jadi okey, nombor 1 dia punya ada hi okey. Nombor 1 dia punya point nombor 1 dia kata kita sambil aku cakap ni sambil-sambil tu kita fikir juga. Dia kata life ni competition. Life is a competition but it doesn't have a singular definition of winning. Betul tak? Betul tak? Make sense tak bercakap? Dia kata life ni competition. Tapi apa? Competition, kalau competition mesti ada garis penamat, mesti ada pemenang, mesti ada apa sebabnya yang kau menang. Kalau macam lomba lari, kau sampai garis penamat kau menang kan? Tapi life ni, dia kata life ni competition, tapi apa garis penamat dia? Apa? Kau kaya kau kaya, ada kereta, ada anak, ada company yang berjaya, dan kau ada semua benda, kau berjaya, kau menang ke? Kau menang, itu maksud menang ke? Kita semua, betul tak? Kalau kita semua nak ke depan, semua nak berjaya, nak gaji tinggi, nak kereta cantik, nak kereta cun, nak kiranya, nak ni, nak tu, kita compete each other. Kita, kalau macam contoh aku dengan Yui, aku nak compete, aku dapat kalahkan Yui dalam apa-apalah yang kita orang suka gaduh, aku nak menang. Kita compete each other, kita realise ke tak apa titik penambat dia. Okey, kalau aku dah menang dengan Yui dekat specific topik, itu menang ke? Apa definition dia, kita tak tahu. Betul ke kaya dan berjaya tu menang dalam hidup? Betul ke? Kalau betul, kenapa Alif Shukri kena bash dengan netizen? Sebab dia buat mask tu bocor, ataupun dia minum sebut diet tu tapi dia tak buka lagi. Kalau betul, dia ada semua benda, dia kaya, rumah besar, anak ada,
bini ada kaya, semua orang kenal dia. Kenapa dia still kena peringkat netizen? Kenapa anak lelaki Jekyll buat statement bodoh tu? Dia kaya, tapi dia bodoh. Kenapa cleaner kat Mekah dapat solat tutur depan Kaabah padahal semua orang dilarang masuk kat sana? Kan dia cleaner. Kenapa? Dia tak ada apa-apa, dia cleaner je. Dia cleaner dekat Mekah tapi dia dapat kat depan Kaabah, dia seorang je kat tu. Apa specialnya dia? Apa penamat dia? Oh, Mia kata satisfaction, happiness, menang capai goal dalam life. Tak apa. Dia benda-benda ni nanti akan sampai dekat sepanjang presentation saya. Tapi bagus ada engagement maknanya. Cik ada smiley. Okay, thanks. Okay, soalan-soalan saya tadi tu bukan soalan-soalan saya. Soalan-soalan yang ditanya macam apa kalau betul ke kaya tu menang. Kalau kaya tu menang, kenapa Ali Syukri kena best? Kenapa anak lelaki Jekyll kena buat statement bodoh? Kenapa cleaner kat Mekah dapat sembahyang dekat depan Kaabah? Itu soalan yang sama-sama kita fikirkan sepanjang presentation ni, sebab aku pun fikir juga ni. So cerita dia, kita ni kita compete live as a competition, kita compete each other dalam circle kita. Circle kita apa? Circle kita ialah corporate circle. So dalam corporate circle ni kita di-expose dengan status, recognition, kekayaan, apa lagi, member beli rumah, member pakai kereta, member ada anak kembar 3, member pakai cincin, apa nama tu, apa nama lah jadah tu lah, emas 40 karat ke. So kita secara secara tak langsung diprogramkan untuk lumba, untuk lawan, untuk dan dapat benda-benda tu. Apa cakap, matlamat yang seseorang yang nak tak kisah antara kaya atau kebahagiaan, matlamat yang buat kita sebahagia, itu yang penting. Yes, okay. Dia kata itu pasti, kaya bukan pokok kemenangan, itu pasti. Betul, okay. So, okay, tadi sambung. Memang pakai cincin mahal. So, kita pun tak langsung diprogramkan untuk lumba untuk dapat benda tu, sebab kawan kita, okay, member pakai Audi, member dah ada rumah sendiri, member dah bawa mak bapak pergi berkah. Tapi kita tak perasan benda-benda tu semua sebenarnya duit. Sebenarnya harta kekayaan yang dia boleh buat macam tu. Kalau kita tak ada benda kaya duit, kita tak boleh buat benda yang dia buat. So basically, kita bukannya nak lumba apa yang dia ada, kita lumba duit. Kita nak cari duit, So kita dalam corporate circle, kita racing dalam kita punya lane kita, lane corporate. Kita nak racing, semua orang kat corporate lane racing siapa menang, tapi tak tahu pun definition of winning dia apa dalam corporate lane. Jadi ada orang lah, tak nak cakap siapa, bekas kawan kita, dia tak kisah pun semua tu, dia tak kisah pun. Pakailah Audi ke, pakailah Proton Saga Type R ke, kisah apa ke. Jadi aku beli handphone, dapat ML, dah aku menang. Bagi dia, ada orang lah, tak nak cakap siapa nama. Tapi sebab apa? Sebab circle dia lain. Mungkin kita tak tahu kawan-kawan dia, apa dah Dewi, bukan Dewi, salah. Dewi dah tak ada dalam ni cerita. Okay, dia tak kisah pasal apa yang kita kisah. Siapa-siapalah yang korang, mungkin dalam circle korang ke, yang korang rasa macam apa yang korang kisah dalam hidup ni, dia tak kisah. So, mungkin mesti ada punya dalam circle korang. So sebenarnya dia kisah dekat dalam lane dia race dekat lane kita tadi, dia race dekat lane dia pula. Lane dia lain, lane kita lain. Dia still racing, dia racing kat dalam lane dia lawan dengan circle dia lawan dengan circle kita gitu. So itu first point yang buat aku tertarik nak share, mungkin untuk kita realise juga benda tu. So tak salah pun, bagi aku tak salah pun nak kaya ke, nak apa ke. Cuma kenapa dia bagi tahu point macam ni, sebab dia tak nak kita macam
kau kerja kau nak lupa je kan. Tapi kau lupa nak live the present. Kau lupa nak yang sekarang apa yang kau ada ni kau tak enjoy. Nanti kau dah tua, kau dah dapat, katakanlah kau dah achieve goal dan kau dah dapat sesuatu, dan kau lupa yang zaman-zaman sekarang ni lah yang kau patut cherish, yang small talks ke, ataupun zaman susah ni, zaman yang tak ada duit nak bayar ni, tak ada duit nak bayar tu, zaman-zaman 40-an cerita ni, zaman-zaman ni yang kita akan rindu sebab terasa macam bayar kereta, bayar rumah situ tak boleh kan, tentu bapa kita gelak macam tu nanti. Itulah dia sebenarnya point. Maksud dia ialah dia nak kita sedar yang yes, racing is racing, lumba, tapi jangan lupa nak live in the present juga, trust the process juga. Mesti ada sebab-sebab. Kadang-kadang bila kita sedar sepanjang perjalanan, ada orang perjalanan dia tak sedar pun. Macam mana nak cakap? Perjalanan dia tak sedar pun yang perjalanan sekeliling dia sepanjang perjalanan. Ada orang dia sedar keadaan sekeliling dia sepanjang perjalanan, dan orang yang sedar tu lagi cepat sampai dengan dia punya goal, dia punya finish line tu. Wah, soalan lama gila. Jadi tapi boleh ke kalau contoh lane orang tu lain, tapi kita nak changekan dia untuk join ke lane kita? Macam rap shoot, macam Hari MK Clip, lane lain. Gila. Kalau contoh orang tu lain tapi kita nak changekan dia untuk join ke lane kita, boleh, tak ada masalah. Boleh, sebab kalau nak cakap lane orang sentiasa berubah. Macam aku dulu umur 23 ke bawah, lane aku bukannya macam lane sekarang. Lane aku dulu lane lain, lane aku nak zaman tu lah buat lah benda-benda tu lah dia. Terus sekarang dah lane dah lain, so boleh. Maksudnya untuk menjawab soalan Mia ni, tak mustahil pun nak change lane dia, asalkan kita boleh sedarkan dia yang lane dia tu mungkin kita nak change lane dia sebab lane dia tak elok ke, tak bagus untuk dia ke, so kita kena sedarkan dia untuk alih pada lane. Astaghfirullahalazim, apa hal tu? Bapak Esther Kucing cakap ni istighfar je. Okay Mia, kalau kita cakap kau dah bertiga orang bodoh. Okay dah, habis cerita tu. Okay, nombor 2. Itu poin yang pertama sorry kalau lama, kita cuba habiskan cepat. Nombor 2 dekat poin dia, you are rewarded. Nombor 2 dia kata you are rewarded by the volume of people you can impact. Apa maksud dia? So, volume of people you can impact. You will be rewarded by the volume of people you can impact. Kita dalam poin ni, dalam life ni, what we think doesn't get us rewarded. Maksud apa yang kita fikir kita bukannya diberi habuan daripada apa yang kita fikir. Kita diberi habuan daripada apa yang kita buat dan apa risiko yang kita ambil. So daripada situ dunia ni tak judge kita. Dia tak benda ni boleh kata related dengan law of attraction. Law of attraction tu dia kata universe yang the world tu is the universe lah, tapi kita Islam kita ambil, kita tukar term tu jadi Allah dia yang boleh buat semua benda tu. So kita tukarkan term tu, dia still law of attraction tapi kita tak nak panggil dia universe, kita tak nak panggil dia, kita panggil dia Allah dia. Allah tak judge kita dari apa yang kita fikirkan. Kalau katalah kita ada idea yang paling ini boleh ubah dunia, gila, punya PKP terus hilang, terus habis, boleh bagi macam biasa. Lepas tu semua company dalam Malaysia kita boleh ada idea tu. Tapi kalau kita setakat ada idea, kita tak buat apa-apa dengan idea tu, boleh kita dapat apa yang kita fikir tu? Tak boleh. Kita kena buat, dan setiap risiko yang kita ambil tu yang akan kita dapat habuan dia. Contoh katakanlah kita publish, kita tulis satu buku yang
personal development ke, motivation ke, ataupun success stories ke pasal diri kita ke, tapi kita tak publish. Semua orang tak kisah. Tapi cuba kita publish, kita marketkan. Lepas tu ada seorang baca buku ni best, lepas tu dia cerita kat orang lain, lepas tu tiba-tiba semua orang nak tahu pasal kita, nak tahu pasal buku tu. So daripada seorang jadi ramai orang, itulah volume dia yang buat kita rewarded. Dia orang bayarkan buku tu, kita rewarded. Itu contoh nombor satu. Contoh nombor dua, okay, orang yang research pasal kanser punya ubat, penawar kanser kan, dia orang dibayar lagi rendah daripada supermodel contohnya. Kenapa? Kalau katakanlah dalam Malaysia ni ada dunia ada 500 bilion orang, cancer patient orang yang kena kanser tu 1% je, 50,000 juta tak tahu lah, tapi 1% je. Yes, Aston Kutcher kata sebab CSE. Sebab apa? Population orang yang dalam dunia yang kena yang jadi cancer patient sikit je, 1%. Tapi orang yang suka tengok supermodel sebab dia lawa, sebab dia seksi, ramai. Sebab tu cancer researchers dibayar rendah compare dengan supermodel. So volume of people, itu contoh nombor 2. Contoh nombor 3, kalau korang freelance lah, kita ambil freelance trainer yang freelance kat luar tu, diorang lagi banyak klien dia orang serve, lagi banyak klien dia orang train, lagi banyak payment dia orang dapat. Sama je. So kalau korang buat online business ke, online business kat IG, lagi banyak like korang dapat, lagi banyak view korang dapat, lagi banyak lagi banyak orang dah yang tengok page korang tu, mesti korang dapat banyak hasil. Sama. Benda-benda tu, the more volume you make, the more you get rewarded. Life is a numbers game. Jadi yang ketiga dan terakhir lah, life is not a sprint. Sebab kadang-kadang aku sendiri pun pernah macam umur 29, member semua pakai Audi, member beli rumah dah, member ada ni, member ada tu, macam dah kan. Tapi bila aku baca benda ni dia buat aku, bukanlah buat aku tak nak laju, dia buat aku sedar yang kalau laju pun kenapa, kalau lambat pun kenapa, apa masalah dia kan? Kalau lambat asalkan aku dapat, boleh je. Kata aku sekarang, bagi circle aku, umur 29 dah kira lambat dah. Kau belada rumah, belada kereta ada lah, alhamdulillah. Maksudnya kereta tu je lah daripada dulu kan. Apa yang aku fikir macam kita umur 29 kau ada ni, kau ada hidup masih bagus, kereta tu lagi, betul ni jadah, semuanya dah. Tapi so what kan, asalkan kau hidup, kau tak mati. Dah lah. Tapi janganlah terlalu selesa pula. Kalau tidak, ada orang dia jenis yang boleh, dia ada orang yang dia tak boleh, tak ada benar-benar. Ada orang dia boleh tak ada tapi tak boleh lama-lama. Macam aku boleh je tak ada tapi tak boleh lama sangat. Dah 29 ni sepatutnya dah tak boleh dah. By this year semua benda aku dah kena ada. So life is not a sprint or a marathon, it's a maze sebenarnya. Benda ni, maze apa bahasa Melayu? Cuba share sikit, maze apa bahasa Melayu? M-A-Z-E. Maze apa maze? Maze adalah simpang siur. Simpang siur boleh. Bagus. CBM dulu E. Bertersesat. Simpang siur bertersesat. Macam itulah. Okay. Korang bayangkan. Macam mana? Life ni, okay, bertersesat. Maze pagar bertersesat. Life ni dia macam tu. Dia jangan kalau dalam tersesat, dalam simpang siur, dalam pagar, Kemah kata orang lari 100 meter mesti accident sebab dia simpang siur macam Amy kata kan. Tapi kalau kau tak boleh rasa yang kau dah buat sebuah benda macam sebab kau lari kan,
kau dah lari paling laju dah, mesti kau menang. Tapi kau tak boleh fikir macam tu. Kau tak boleh rasa yang kau dah paling laju kau menang. Tak boleh. Sebab it doesn't work that way. The process yang macam mana nak memenang, apa yang buat korang menang ialah proses dan experience korang. Proses dan experience yang akan boost korang punya personality, korang punya karakter, korang punya macam mana karakter cakap apa, setiap karakter lah akan push korang untuk ke depan. Sebab kalau korang katakanlah korang buat bisnes hari ni, semalam hari ni bankrupt, dan mesti ada sebab kenapa korang bankrupt kan. Ada mistake yang korang buat sampai boleh bankrupt hari ni. So start again, korang boleh start balik, tapi the next time you start tu, you guys bukan start from scratch dah, you guys start from experience. So experience tu yang boost sebenarnya, yang tolak korang takkan buat mistake yang sama. Kalau buat mistake yang sama tu, korang lah masalahnya, cari pula masalah korang. Kenapa buat mistake yang sama, hari tu kan dah buat salah, kenapa buat lagi? Start balik with experience, start balik with experience macam tu. So dia laju. Sebab tu dia kata dari 100 meter tu tak semestinya korang lari laju, tak semestinya korang menang. Korang lari laju, kalau korang tak lari study balik kenapa korang accident, sama juga idea. Berapa kali korang lari laju korang ada accident tempat sama, ada accident tempat sama kan. Jadi real life dia tak ada sign, dia tak ada straight line, dia tak ada yes, yo pandai lah dia ni, ya Allah, oh my gosh, gila. So real life ni dia tak ada sign, dia tak ada straight line, dia maze je, maze yang ada banyak option. Maze kan ada banyak kanan, nak pergi kiri ke nak pergi kanan ke. So kadang-kadang perjalanan kita pilih, okay, kita dekat simpang, kita pilih kiri lah kali ni, pilih kiri. Tapi pilih kiri sebenarnya rupanya dia ambil masa 5 kali lagi lama daripada sepatutnya. Rupanya ambil kanan tu laju, tapi kita tak. Kalau katakanlah kita boleh undur masa, kita ambil kanan, memanglah kita nak achieve kita punya berjaya tu cepat, tapi ada pula benda-benda yang lambat. Contohnya kahwin lambat ke, kahwin lambat ke, anak belum dapat lagi ke, tapi kaya dah ni, dah berjaya dah ni. So benda tu, simpang tu, kita pilih kiri, yes, kita berjaya lambat sikit, tapi kita tak perasan kita ada anak ada 2, kita ada duduk rumah lagi, tak duduk kat luar, makan cukup, tak cukup makan, walaupun banyaklah struggle-nya. Tapi bila kita kat kanan tu, yes, struggle tu tak ada, kita berjaya dengan laju kita cukup, tapi anak tak ada, family tak happy sangat, bini belum kahwin, bini durhaka contohlah, lelaki durhaka macam tu. So pros and cons dia ada, tak semestinya korang buat mistake dulu. Okay, kenapalah aku ambil jalan ni, kalau tidak aku dah berjaya dah aku sekarang. Tapi kalau katakanlah korang ambil jalan yang satu lagi tu, korang boleh adapt ke dengan kesusahan yang tu pula. Anak tak ada lagi, member semua dah ada anak, betul nanti member tanya, kau bila nak ada anak ke, kau tak tiga kan, benda-benda tu. Kita jiwa dan raga boleh adapt ke. Ada sebabnya kenapa kita diarahkan ke arah struggle in financial daripada ke arah tu. Sebab mungkin sebenarnya kita tak boleh pun nak adapt ke sana tadi, kita tak boleh pun nak adapt, tapi kita boleh adapt kesusahan ni macam tu. So jangan regret apa-apa choices yang korang dah pilih sepanjang hidup korang belajar je daripada choices tu, belajar from experience, belajar daripada struggle, benda-benda yang korang tak patut buat in the future macam tu. Okay, cuba korang bayangkan korang dalam maze kan. Bila aku cakap pasal macam mana korang nak tak buat balik kerja yang sama, cuba korang bayangkan korang dalam dalam maze kan. Maze kalau kita tengok dari atas kan dia macam chain tu kan. Bayangkan korang kat dalam maze korang jalan sikit ni ke kanan, ini ada pilih pula kan. So korang bayangkan korang dah pilih
ada sempang korang pilih kiri, kiri tu jalan mati. So ini korang dalam maze korang dah sampai jalan mati, korang boleh reverse dekat sempang yang first tadi untuk tukar sempang bila tadi masuk kiri jalan mati, korang boleh reverse untuk masuk kanan. So dah bukan jalan mati. So maksud dia life is a maze tu, bila kita tersungkur ke, kita fail ke, kita kalau business bankrupt ke, kita buat mistake ni ke, bukannya kita tak boleh reverse. Memang tak boleh reverse, tapi kita boleh take a step back, tengok balik apa yang kita buat sampai boleh ke jalan mati tadi. Kalau dalam life ni kan, kalau dalam life kita boleh reverse dan tengok, rupanya kita jumpa jalan mati tadi sebab kita masuk kiri. Okay, kita reverse masuk kanan lah, kita bukan jalan mati. Tapi dalam life ni, cuba korang tukar dalam life, korang jumpa jalan mati, korang bankrupt ke, korang buat mistake ke, so korang boleh reverse in psychologically reverse dan tengok balik apa mistake korang, apa yang korang buat sampai korang jumpa jalan mati, apa yang korang buat sampai korang bankrupt, apa silap dia. So dah jumpa silap dia, dah hadam habis, reverse, maksudnya take a step back, reverse, sambung perjalanan tu masuk sembang lain. Of course lah, bila kita masuk sembang lain, kita tak ulang dah mistake kita, betul tak? So itulah maksudnya take a step back dan teruskan perjalanan. Tak ada dead end dalam life. Dalam life tak ada dead end, tak ada masalah yang tak boleh selesai. Masalahnya ialah kita je nak selesaikan ke tak nak masalah tu. Harap-harap boleh memberi sedikit sebanyak ni, tapi ada lagi sebenarnya. Dia kata maze ni full of choices je lah, banyak. Sembang 3 dia, sembang 2 dia, sembang 4 dia, banyak choices. Life ni banyak choice, banyak challenges, banyak question, banyak soalan, benda-benda yang dalam sepanjang hidup kita tak tahu. Kita tak pernah face challenge ni, kita tak pernah buat benda ni, kita tak pernah buat pilihan ni, kita tak tahu. Dan benda setiap decision kita jadi effect dari external influences, apa experience kita yang sebelum ni, apa yang kita feed our mind, benda-benda tu. So benda ni klise, so I'm sure everyone dah tahu. And then the greatest mistake, lagi tadi aku cakap mistake orang ialah dia lari 100 meter without tengok balik apa silap dia sampai dia boleh accident semua kan. So greatest mistake orang buat adalah standing still dan tak bergerak. Itu greatest mistake. Contohnya they get stuck. Bila dia orang stuck, dia orang tak nak, dia refuse to think. Bila dia orang refuse to think, dia tak nak fikir, dia orang give up. Dia orang give up, dia orang ditakut yang sama je lah, dia orang stop living. Okay? Just being available life. Dia orang tak living the life, dia orang just available, be present in life. Faham maksudnya? Dia orang tak living the life. So there's always a way. If you get stuck, there's always a way. You just have not figured out yet. There's always a way. Okay, rasanya itu saja daripada saya. Kalau ada soalan boleh tanya sekarang. Sementara saya buat poll. Saya buat poll untuk activities. Semua okay ke? Cuba tulis sikit, agak harap-harap memberi sedikit motivation. Apa Datuk terus baru bagi speech sikit dia Datuk. Sekejap pakai time sekejap. Saya buat poll sekejap buat poll. Harap semua boleh participate. Jawab-jawab sikit Aktivitinya poll je. Ada request to speak Siapa request to speak ni? Wah bos. Okay. Oh dah tak boleh bos. Maximum number dah. Okay, semua dah vote.
Wah, semua vote nombor 3 Dan vote Syakira dah, Kek Mada, Yuda, Yoida. Okay. Ya. Ni ada vote tu Alani Asia. Still struggling but I'm still on track. Ini dia yang wah, semua orang nombor 3 Maksudnya kita dalam journey yang sama. Semua dalam journey yang sama. Tapi memang expected pun sebab kita umur kita semua 20s dengan early 30s. So you belum you pun sama. Mana kita sama-sama. Jadi kita boleh lah sama-sama berjuang sikit lagi. Macam saya bagi masa lagi setahun je. Kalau lebih setahun, maksudnya saya dah lambat sedikit. Okay, jadi saya akhiri saya punya presentation dengan closing speech. Wah, belum, tak boleh closing lagi. Ada satu ni, kemah ni. Kejayaan bukan satu destinasi tapi perjalanan yang masih panjang yang perlu kita jalani. Semakin banyak yang kita temui, semakin tinggi posisi kita diambil. Yes, kemah. Baik ya, kemah. Baik. Siapa tu? Kemah terbaik. Exactly apa yang saya cerita tadi, saya present tadi. Semua daripada experience kan. Orang lain ada ke? Anggap sejam lah saya present. Power gila je. Sama-sama. Thank you. Jadi saya akhiri presentation saya dengan sedikit closing. Nama saya Nasrul daripada Alani Asia. Saya in charge dalam in-house dengan tipe 5 program dalam soft skill division. Jadi untuk closing speech saya, sentiasalah jaga diri di zaman-zaman pandemik ni. Semoga anda semua selamat dan tidak dijangkiti apa-apa wabak. Terima kasih ya. Okay, so setakat ini saja presentation untuk pagi ni. Jadi terima kasih kepada Mr. Nestor Zakaria. Yeah, thanks. Okay. So kita akan bertemu lagi untuk sesi yang seterusnya, tapi jangan lupa petang ni kita ada sesi webinar negotiation skill. Jangan lupa masukkan partisipan yang boleh masukkan, group dah buat tadi. And then untuk esok sesi sharing lagi bersama tim Island ni bersama Kak Zati. Nanti tajuk akan diinform semula lah. Terima kasih semua kerana sudi join kita untuk pagi ni ya. Dan kalau ada kesilapan, mohon maaf daripada kami. Terima kasih. Bye-bye.